1, 2, 3, 4, 5. Dan sempatan dan lagi sabdanya. Okey, 5 daripada atas, silap ya. 5 daripada atas. Dan lagi sabdanya. Jadi kita masih lagi membicarakan tajuk al-faslul awal fin nususin allati tu'khadhu minha hadzal ilm. Nas-nas, kita bicarakan pasal yang pertama, nas-nas yang diambil daripada nas akan ini ilmu. Apa makna ilmu ni? Ilmu tasawuf, atau bahasa lain ilmu hakikat, di mana dalil-dalil, bukti-bukti tentang adanya ilmu hakikat. Apa dia syuhud, apa dia muraqabah, contoh dia, semua dalil dia. Kita tengah belajar, tak habis lagi. Jadi kita sambung, tengok baris yang kelima daripada atas. Dan lagi sabdanya, sabda Nabi SAW pada hadis kursi. Hadis kursi ini lafaz daripada Rasulullah, makna daripada Allah. Faham? Lafaz daripada Rasulullah yang kata, tapi makna tu daripada Allah. Hadis kursi. Macam mana? Ya bna Adam, ya bna Adama maritu falam ta'udni. Ra baris bawah tu, maritu falam ta'udni. Artinya, hai anak Adam, aku sakit, maka tiada engkau ziarah akan daku. Allah Ta'ala kata, aku tengah sakit ni, kenapa kamu tak ziarah aku? Mana aku sakit? Aku sakit ni bermakna, secara ringkas saya terangkan dulu, hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sakit. Kita belajar seluruh hamba Allah Ta'ala ni, atau seluruh makhluk lah, bukan setakat manusia, seluruh makhluk itu zuhir daripada nur Muhammad, rahsia Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis menyebutkan, laulaka ya Muhammadu ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan kerana kamu ya Muhammad, ma khalaqtul aflaka, aku tak akan ciptakan satu benda pun, alam ni tak akan wujud. Jadi bermakna seluruh ni nur Muhammad, seluruh ni apa yang kita nampak ni. Jadi kalau nur Muhammad, yang memegang rahsia nur Muhammad pula, nur Muhammad tu dia membawa apa? Nur Muhammad membawa 4 kenyataan Allah, bukan hakikat Allah, kenyataan, pembuktian Allah. Dia membawa tajali zat, tajali sifat, tajali asma, tajali af'al. Sebab itu Nur Muhammad dipanggil, gelaran dia Mazharul Atam. Apa makna Mazharul Atam? Kenyataan yang paling sempurna tentang zat, sifat, asma, af'al Allah Ta'ala. Nur Muhammad. Kemudian seluruh makhluk, lebih-lebih lagi insan, zuhir daripada Nur Muhammad. Kenapa kita kata zuhir daripada Nur Muhammad? Batin kita itu Ahmad sebab roh, zuhir kita itu Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Ini istilah orang-orang hakikat. Jadilah insan gabungan dua benda. Ada gabungan zuhir, ada gabungan batin. Sebenarnya Nur Muhammad itu rahsia Allah. Bila zuhir, Allah Ta'ala nyatakan, dipanggil dia dengan Nur Muhammad. Tapi di situ bukan kita kata Nur Muhammad ni makna itu yang dalam qasidah ada sebut, Muhammadun basyarun la kal basyari. Dia manusia tapi bukan seperti manusia. Nabi Muhammad manusia tak? Qul innama ana basyarum mislukum. Tu Nabi kata, betul tak? Al-Quran kata oleh kami Muhammad, innama ana, aku ni basyarum mislukum, manusia seperti kamu. Zuhir. Batin bukan. Batin dia tu bukan yang ada kat Madinah tu. Sebab dia adalah sebahagian daripada Nur Muhammad yang di Madinah yang kita ziarah. Hati kita keras macam mana sekalipun, sampai ke sana ngalir air mata kita. Tidak hilang, tak ada apa dah kita. Yang tu kenapa di situ? Sebab itu rahsia Allah Ta'ala yang zuhir daripada sebahagian daripada Nur Muhammad. InsyaAllah pada malam, saya jemputlah pada malam 13 hari bulan 10 ya, 13 hari bulan 10 di madrasah saya akan buat Maulidur Rasul. Kita akan buat makan petang tu, malam tu kita buat majlis Maulidur Rasul. Saya akan ceritakan
tubuhnya Nabi Muhammad itu daripada mana? Nah, memang kita nampak kalau sahabat nampak manusia, dia basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan seperti manusia. Itu hebatnya dia. Jadi yang kita ini membawa rahasia dia. Jadi kalau kita membawa rahasia Nur Muhammad SAW, Nur Muhammad sebagai rahasia Allah, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini ada yang sakit. Bermana kalau sakit sekalipun makhluk Allah Ta'ala, manusia kawan kita contoh sakit, itu yang Allah Ta'ala kata tadi, wahai anak Adam, aku sakit, kenapa kamu tak ziarah aku? Jadi bila sakit seseorang, pahamlah kita Tuhan yang bernama Al-Muntaqim atau Al-Muntaqim, Tuhan yang menurunkan bala, Tuhan yang menyeksa, Tuhan yang segala-gala dia. Ya sakit itu sebahagian daripada ujian Allah Ta'ala. Jadi kita pandang, kita ziarah itu mana kita memandang, kita menyadari bahawa yang sakit itu hanya mazhar Allah ya. Pembuktian tentang nama Allah Ta'ala yang bernama Al-Muntaqimu. Ya kita ni bukan ada apa, kita ni penceritaan dia sahaja. Bukan ada hakikat sekali-kali kita ni. Hebatnya kita, kayanya kita, kuatnya kita, cantiknya kita, mana ada? Ya ada. Kita ada ilmu, saya tanya. Mazhar ilmu ya. Kalau Allah Ta'ala bagi seseorang tu alim, PhD dia kata mengaji, mazhar ilmu Allah Ta'ala tu ada pada diri dia. Hakikat dia bukan orang berilmu. Yang berilmu tu Allah Ta'ala. Yang kita kena nak memandang hati kita hidup, pandang makhluk, erti kata Allah. Jadi kalau kita ziarah orang sakit, kita memandang bahawa Allah Ta'ala tu yang bernama Al-Muntaqim. Kalau macam tu, timbullah sifat rahmah, kasih sayang. Bila timbul sifat rahmah, kasih sayang kita, nyatalah Tuhan yang bernama Rahim. Kan di hati kita, oh kesian orang sakit ni, contoh hati kita. Bermakna yang kita kesian tu nyata pada diri kita Tuhan yang bernama Rahim, bukan kita. Kita hanya mazhar Tuhan yang bernama Rahim. Boleh paham bahasa saya? Kalau macam tu pandang seluruh alam, supaya apa? Hati kamu hidup dengan Tuhan. Jangan kita pandang makhluk, hati kita sikit pun tak terdetik tentang keagungan, kebesaran, kehebatan Tuhan. Kalau macam tu dipanggil hati yang mati. Kan Tuan Hikam kata, barang siapa memandang kepada kainat, masih lagi dia tak terpandang kepada keagungan, kehebatan, kebesaran Allah, orang tu dipanggil intimasul qalbi, buta mata hati. Hati itu buta. Kalau hati kita bersinar dengan nurullah, ketika itu kita nampak mazhar Allah. Adapun hakikat Allah, sikit pun saya tak sentuh. Kunhu zat Allah Subhanahu wa taala, saya tak bicara sikit pun, saya tak bahas pun dalam ni. Yang saya bahas hanya tajalli Allah, zuhir daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Taala larang kita bahas hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Siapa pun tak akan dapat. Dalam kitab Aqidatun Najin sebut, hatta nabi yang mursal sekalipun, nabi yang dilantik jadi rasul sekalipun, tak akan dapat hakikat zat Allah Taala. Hakikat sifat Allah Taala tak akan dapat. Kan? Itu. Jadi tengok penjelasan dia. Artinya, hai anak Adam, adakah tidak engkau ketahui akan bahawa sesungguhnya aku jadikan akan bulan itu tempat bagi setengah perbuatan aku. Apa makna tempat bagi setengah perbuatan aku? Makhluk inilah sebagai mazhar, tempat mazhar pembuktian tentang perbuatan Allah Ta'ala. Hakikat kita ada berbuat tak? Oh, orang tu kena tumbuk, kena pukul, riuk, sakit, terlantar kat rumah, patah tangan, patah kaki. Sebenarnya yang berbuat memang segi zuhir syariat, pulan bin pulan pukul dia. Pada hakikat dia, siapa yang berbuat? La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak akan bergerak benda walaupun sebesar zarrah atom halus, tak akan bergerak illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang nak pukul, siapa yang menggerakkannya? Zuhir syariat, ya dia. Kalau patah kawan tu, kita boleh tangkap dia tak? Kenapa hang patahkan tangan kawan ni? Syariat. Adapun hakikat dia, Allah. Perbuatan Allah. Orang sakit tadi pun, perbuatan Allah. Itu yang bermakna orang sakit itulah tempat nyata perbuatan Allah Ta'ala. Kenapa hangpa tak tengok? Dan aku jadikan akan dia sakit
Dan jika engkau ziarah akan dia, orang sakit tadi, nescaya menziarah oleh engkau akan perbuatan aku. Di situ kita nampak kenyataan perbuatan Allah Ta'ala. Kan? Yang sakit itu sakitlah, syariat dia sakit. Tapi itulah kenyataan perbuatan Allah Ta'ala. Hati kita terdetik wahdatul af'al. So Allah Ta'ala pada perbuatan. Bukan orang tu pukul dia kata torokmu. Nanya kawan ni dia kata. Memanglah syariat dia memang kita kena tangkap orang yang pukul itu. Hakikat dia bergerak pun Allah Ta'ala yang bagi izin. Barang siapa menziarah akan perbuatan aku, itulah kenyataan perbuatan Allah Ta'ala yang sakit tadi. Nescaya menziarahi ia akan daku. Apa makna menziarahi akan daku? Dekat hati dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dah ziarah tu mana dekat tak? Yang tu maksud dia. Nanti kalau kita baca pakai zuhir saja, ini macam mana ni hadis ni? Wahai anak Adam, aku sakit. Allah Ta'ala sakit. Allah Ta'ala dah sakit. Allah Ta'ala tak sakit. Tu kenyataan dia tu yang sakit. Kan? Nyatalah perbuatan Allah Ta'ala. Ini hadisnya apa nih? Hadis mutasyabihat. Hadis yang kesamaran. Itu yang kita kata wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu awpawid warum tanziha. Kalau dapat nas macam ni, kalau mengikut ulama khalaf, takwil. Kalau ulama salaf, serah pada Tuhan setelah daripada takwil ijmali. Allah Ta'ala tak menyerupai dengan sesuatu. Waktu bila Allah Ta'ala sakit? Kalau Allah Ta'ala sakit, Allah Ta'ala ada nyawa. Ada nyawa tu yang sakit. Orang mati tak sakit dah. Inilah rahsia hikmah ya. Rahsia hikmah yang disunatkan atas kita menziarah orang sakit dan lainnya. Tu. Kita ziarah orang sakit supaya dapat kita memandang itulah kenyataan perbuatan Allah Ta'ala. Ketika itu hati kita terdetik Allah. Kenyataan perbuatan tadi mana? Yang kita nampak depan mata kita yang tengah sakit tu. Kan? Tetapi hendaklah kita musyahadah mana pandang dengan mata hati akan Allah yang menjadi akan pulan dan sakitnya itu. Hakikat dia itulah perbuatan Allah Ta'ala, bukan perbuatan seorang. Orang ni kena sihir. Zuhir syariat kita kata sihir. Adapun hakikat sihir ke tak sihir ke, hakikatnya perbuatan Allah Ta'ala dah. Perbuatan Allah Ta'ala belakang. Jadi hidup kita tak bertuhankan dengan benda. Takutlah dia tu hebat, nanti dia pukul kita. Ya, kita jangan orang sentuh kita. Yang penting kita duduk kebenaran. Kalau orang sentuh kita, kita bergerak. Kalau orang tak sentuh kita, kita nak takut benda apa? Nak tanya. Mana perbuatan Allah Ta'ala? Tauhid kita kepada perbuatan Allah Ta'ala. Bukan kita ni ganas ya. Di hati kita biar ada tauhid pegangan. Jangan goyang. Takut dengan tu, takut dengan ni. Benda apa yang kita takut? Siapa yang bagi izin benda tadi berlaku? Tembak, tembus. Allah bagi izin tu. Tembus lah kita. Allah Ta'ala kata tak. Tetap dia tak boleh nak buat. Takdir kita sudah ada dah di ayat sabitah. Skrip perjalanan kehidupan kita semua siap dah. Jadi hidup ni Nabi dah tinggalkan syariat. Ikutlah syariat Nabi Muhammad SAW. Selamat kita. Tauhidlah kita kepada Allah Ta'ala. Selamat kita. Ini hadis. Dan hadis yang dahulu daripadanya, hadis yang dah lepas lah, meriwayat akan kedua-duanya oleh Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan lagi sabda Nabi, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, lau annakum, tulisannya tak berapa jelas ya, lau annakum mana danaitum bihablin ilal ardi as-sufla la habata 'adallahi thumma qara'a huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in 'alim. Tulisan itu tak berjelas. Artinya demi Tuhan yang bermula diri Muhammad itu dengan tangannya. Apa makna diri Muhammad? Nabi Muhammad, Nur Muhammad pun maksudnya zuhir daripada kudrat dia. Ada sesuatu benda terlepas daripada ta'aluk sifat kudrat Allah Ta'ala. Kita mengaji tauhid
Al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqatan bi jami'il mumkinat. Qudrat dan iradat bertakluk keduanya kepada mumkinat. Satu makhluk pun sebesar zarrah pun tak akan terlepas daripada Allah Ta'ala, tak akan terlepas bertakluk sifat qudrat Allah Ta'ala. Hidup biasakan menerima takdir Allah Ta'ala. Jikalau bahawasanya kamu menghulur oleh kamu dengan tali kepada bumi yang di bawah, daripada atas kita hulurkan tali, sekalipun nescaya turun ia atas Allah Ta'ala. Macam mana turun? Tadi itu kena atas Allah Ta'ala. Tadi kita turunkan tadi macam ni, saya ambil tadi, saya turunkan kat lantai ni. Tadi itu dia kata kena atas Allah Ta'ala. Habis lantai ni Allah Ta'ala tak? Bukan Allah Ta'ala. Maksud kata lantai ni perbuatan siapa ni? Tukang. Tukang tu siapa yang menggerakkan tangan dia, yang jadi lantai, kapet apa semua ni? Allah. Bermakna hampa pandang maksud di mana juga turunkan tadi, di mana-mana tempat pun hakikatnya ni semua af'al Allah dah ni semua ni. Satu alam ni, satu dunia ni. Semua af'al Allah, perbuatan Allah. Sepatutnya hati kita memandang macam tu. Ni kita memandang orang lain percaya dengan sesuatu benda. Itu yang masalah tauhid kita tu. Bila tauhid kita tak clear, bermakna dalam diri kita ada syirik khafi, syirik yang halus, yang tersembunyi, yang menyebabkan terhijab kita kepada Allah Ta'ala. Ketika tu tak akan timbul keyakinan kita kepada Allah, sebab masih lagi ada syirik. Bahawa orang yang betul-betul tauhid pada Allah Ta'ala, khuruju ka'an nafsika, keluar kamu daripada diri kamu. Kita tak merasai macam tu, merasai macam ni, hanya terpandang Allah, terpandang semua perbuatan Allah, nama Allah, sifat Allah, zatullah. Tak ada lain dah dalam diri kita. Sayyidina Abu Bakar bila ditanya apa yang ada pada kamu wahai Abu Bakar, Allah dan Rasul sahaja. Yang ni bagi orang ahli syuhud paham tak? Allahu Akbar, hebat. Iman Abu Bakar ni hebat. Kenapa? Dia sebenar mengenal Allah, sebenar mengenal Rasulullah. Kita ni mulut kata beriman kepada Allah Ta'ala, tapi sebenarnya kita bukan kenal Allah, kita bukan kenal Rasulullah. Bukti dia syirik-syirik di dalam diri kita. Kita mempercayai satu perbuatan yang lain, nama yang lain ada selain daripada Allah, sifat yang lain yang ada selain daripada sifat Allah. Itu yang masalah kita sekarang. Ini yang kita mengaji hakikat ni supaya clear tauhid kita. Kemudian membaca Nabi huwal awwalu wal akhiru hingga akhirnya. Artinya ialah yang awal, Allah tu yang awal. Mana Allah Ta'ala yang awal? Bukan hakikat Allah. Ampun, jangan silap faham. Imam Haddad kata di dalam qasidah dia, awaluhu, mana Allah tu? Mana awaluhu azali, akhiruhu abadi. Awal Allah itu azali, akhir Allah itu abadi. Mana awal, mana azali? Kalau kita mengaji martabat 7, ahadiyat, wahdah, wahidiyah, itu dipanggil azali. Bila wujud saja Nur Muhammad, alam roh, alam misal, alam ajsam, alam syahadah, itu orang panggil abadi. Rahsia Nur Muhammad ini abadi, kekal selama-lamanya sebagai pembuktian tentang Allah. Itu orang panggil awal Allah azali, akhir Allah abadi. Adapun hakikat Allah, saya tak sentuh pun. Saya tak sentuh pun hakikat Allah. Kan? Huwal awwalu wal akhir, dan dialah yang zahir dan ialah yang batin. Ini ada huraian macam-macam lah. Sebahagian orang mengatakan Allah yang zahir. Apa makna Allah yang zahir? Kenyataan Allah yang zahir Muhammad, kenyataan Allah Ta'ala yang batin Ahmad. Ada zahir, ada batin, Ahmad, Muhammad, jadilah insan. Kalau tidak, Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhan nas, wahai lembu Mekah. Tahu lembu? Lembu dia bukan ingat perjanjian, dia bukan tahu kawan dia kat sembelih kat tepi dia kena sembelih, dia tengok, dia sambil boleh makan lagi tu. Kenapa? Sebab otak dia tak berfikir. Otak dia tak berfikir. Tapi kalau kita ni Allah Ta'ala jadikan makhluk, hatta diri kita ni sebagai mazhar Allah Ta'ala tak? Kenapa tak fikir lagi banding? Astagfirullahalazim. Diri kita ni kenyataan Allah.
Waktu bila kita berlepas daripada kenyataan Allah 24 jam takkan terlepas pada diri kita kenyataan Allah. Kenapa hampa tak fikir hampa boleh buat satu perbuatan, hampa ada sifat, hampa ada zat? Ada. Itu yang Allah Ta'ala kata, ya ayuhan nas, orang yang melupai perjanjian dia, dia tak mengenali diri dia. Punca dia tak kenal diri, sebab itu dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia kenal diri dia, dia akan mengenali Allah Ta'ala. Diri dia sebagai apa? Diri dia hanya sebagai mazhar, pembuktian sahaja. Jadi bermakna Allah yang zahir, Allah yang batin. Ini Allah ke? Bukan, ini kenyataan dia, tajalli dia. Tajalli itu sebagai pembuktian. Ini kalau saya cerita halusin nanti ada kalam-kalam yang membawa kepada satahat nanti, cara kepahaman. Tapi paham takat itu pun boleh, okey lah tu. Kalau orang wujudiyah nanti dia kata akan akulah Allah, dia kata itu masalah. Tapi betul tak? Kalau kita mengaji cara yang betul, pahaman dia tak ada masalah. Tapi kalau silap bawa, boleh kafir. Cukup takat tu saya bercerita, saya tak nak cerita lebih. InsyaAllah kita mengaji lagi ke depan supaya kita hidup pandangan syuhud kita kepada Allah Ta'ala. Hadir hati kita 24 jam. Mudah-mudahan ketika akhir hayat kita nanti, tajalli Allah Ta'ala itu sentiasa hadir dalam hati kita. Ketika itu jadilah kita orang muwahhidin sehingga tercabut nyawa kita, orang yang mengesahkan Allah Ta'ala. Iman-iman ni tak boleh sebut-sebut. Aku beriman pada Allah Ta'ala. Di mana bukti keimanan kamu? Di mana bukti keyakinan kamu tentang Allah? Di mana bukti keyakinan kamu tentang keesaan Allah Ta'ala? Kalau setakat sebut, semua orang boleh sebut. Tapi orang-orang yang lain yang tak mengaji, contoh dia, mereka pun ahli syahadah. Tahu ahli syahadah? Orang yang mengucap 2 kalimat syahadat. Kita berharap mereka pun ahli syurga juga. Tapi takkan sama syurga orang ma'rifat dengan syurga orang yang bukan ma'rifat. Martabatnya jauh langit dan bumi. Yang tak, contoh tak mengaji, yang jahil, tapi mereka mengucap 2 kalimat syahadat, insyaAllah mereka pun ahli syurga. Mereka bukan kafir, tapi cuma masih lagi ada terhijab di antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ialah dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Allah Ta'ala tu amat mengetahui tiap-tiap sesuatu, sebab ta'aluk ilmu Allah Ta'ala tu inkishaf. Inkishaf mana nyata, tak tersembunyi, sama ada pada benda yang wajib macam zat dia. Allah Ta'ala tahu zat Allah Ta'ala macam mana, ataupun perkara yang mustahil. Allah Ta'ala tahu tak ada anak bagi diri dia. Allah Ta'ala tahu. Yang ketiga, atau benda harus. Allah Ta'ala tahu sekalian makhluk. Satu makhluk pun tak akan tersembunyi pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu orang panggil sifat ilmu Allah. Ini hadis meriwayat akan dia oleh Abu Isa At-Tirmidzi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya bermula wujud Allah itu, yaitu terdahulu ia daripada wujud tiap-tiap sesuatu yang lain daripadanya. Wujud Allah terdahulu, itu awal. Boleh juga hurai macam tu. Wujud Allah itu terdahulu daripada wujud yang lain. Kalau terdahulu wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mengaji ada tasalsul tak? Tak ada tasalsul kan? Betul tak? Saya ni mak saya yang melahirkan, mak saya tuk saya yang melahirkan, tuk saya tuk nyang saya yang melahirkan. Naik ke atas sampai Nabi Adam. Nabi Adam, lepas Nabi Adam, atas pada Nabi Adam Nur Muhammad, atas Nur Muhammad Allah, atas pada Allah siapa lagi? Ada lagi? Tak ada. Itu yang dikata, kata macam tu, orang panggil nisbah macam tu dipanggil, dialah yang awal. Okey? Kerana wujud itu qadim. Kalau macam tu, wujud Allah Ta'ala tu qadim. Apa makna qadim? Maujudun la awwalalah. Yang ada tak ada permulaan bagi ada dia. Itu ta'rif kita mengaji dalam tauhid, ta'rif qadim. Kalau kita tu maujudun lahu awaluh, kita mewujud, tapi atas kita ada permulaan. Siapa dia? Atas pada kita mak kita.
Hatta Nur Muhammad sendiri pun mewujud, ada permulaan. Bermakna Nur Muhammad itu makhluk tak? Nur Muhammad makhluk, cuma kita kata wujudnya Nur Muhammad itu wujud idopi. Qadim dia qadim idopi, dia bukan hakiki. Yang qadim zati, hakikat dia sah saja. Allah Ta'ala sah saja, yang lain tak ada. Itu yang dimaksudkan dengan al-awwal. Tadi pada kata huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dan wujud tiap-tiap sesuatu yang lain daripadanya baharu. Iya. Oke. Nah, itu maksud awal. Dan lagi wujud Allah Ta'ala itu berkekalan, ia kemudian daripada fana wujud. Mana fana hapus wujud tiap-tiap sesuatu yang lain daripadanya. Macam mana? Bila dunia kiamat hancur habis, melainkan makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala tak bagi binasa. Nah, itu maksud kata Allah Ta'ala itu yang akhir. Apa maksud kata yang akhir? Ada dia, tak ada kesudahan. Ada kita ada kesudahan sampai mati kita ya. Mati kita, hancur kita. Oke, paham tak? Itu yang dimasukkan dengan al-awwal, dengan yang akhir. Jadi Allah Ta'ala itu tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Yang ni yang dalil kita mengaji dalam kitab tauhid. Apa dalil qidam, apa dalil baqa? Kalau dalil naqli dia huwal awwalu wal akhiru. Sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Oke. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, bermula tiap-tiap sesuatu yang ada atas bumi. Ini semua bukan atas bumi keseluruhan. Yaitu pana ia, apa mana? Artinya binasa ia, semua akan habis, hancur. Kenapa kita ni? Sebab kita ni ada di antara dua tiada, betul tak? Ada kita sekarang antara dua tiada. Dulu kita tak ada, sekarang ada. Ada sekarang kita, ke depan kita tak ada. Bermakna kita ni wujud kita di antara dua tiada. Kalau wujud di antara dua tiada, pada hakikatnya adalah tiada juga. Jadi sekarang kita ni ada tak? Tak ada pun. Bermakna ada kita ni arid, mendatang kita ni sebagai kenyataan, pembuktian dan ujian daripada Allah Ta'ala. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Peluang Allah Ta'ala bagi selama kita bernyawa. Dapat tak kamu kembali kepada Allah? Kalau kamu tak dapat kembali kepada Allah dengan mana kita mengenali dia, ini masalah nanti di hari akhirat bermasalah. Kalau di atas dunia kita dapat terbuka tajalli Allah yang disebutkan dalam kitab, warid kita di hari akhirat. Apa mana? Kurniaan Allah Ta'ala di hari akhirat bergantung kepada warid kita di atas dunia. Kalau warid kita di atas dunia itu kuat, bermakna di hari akhirat dia kuat. Kalau warid kita di atas dunia macam bateri malap, bateri nak habis, di hari akhirat setara tu je lah. Setara tu je. Nak lebih tak boleh. Jadi apa-apa cerita di hari akhirat, cerita dia sebenarnya di dunia. Hampa clear tak, kenal tak Allah Ta'ala, kenal tak Rasulullah? Kalau masih tak kenal, sebenarnya masalah besar untuk diri kita. Okay. Dan kekal oleh zat Tuhan engkau yang mempunyai jalal, keagungan dan ikram, kemuliaan. Dan lagi wujud Allah itu yaitu zahir wujudnya, itu atas wujud tiap-tiap sesuatu yang ada di dalam segala langit, dan atas wujud tiap sesuatu yang ada di dalam segala bumi. Jadi wujud Allah Ta'ala itu terlampau zahir. Kenapa terlampau zahir? Tadi saya dah terangkan, satu benda pun tak akan terlepas daripada ta'aluk sifat kudrat Allah Ta'ala. Selalu saya bagi siapa yang biasa mengikuti pengajian saya kata, kalau hampa masuk ke hutan, hampa jumpa kesan tapak kaki harimau, ya, tiap-tiap kesan tapak kaki harimau tu tak akan terlepas daripada pijakan kaki harimau. Harimau tu kuat dia dekat mana? Adakah di taring dia? Adakah di kuku mencengkam dia? Kuat dekat kaki dia. Cuba kalau kaki harimau ni empat-empat tak ada, hampa berani jentik tak telinga dia? Saya berani jentik. Kalau kaki tak ada lah.
Tapi kalau kaki empat kaki ni ada, saya pun tak berani. Jadi bila harimau tu berjalan, dia meninggalkan kesan tapak kaki, betul? Bila hampa masuk ke hutan, hampa nampak kesan tapak kaki, di hati terdetik tak? Oh, harimau. Sebenarnya kesan tapak kaki itu nak terkam kita pun tak boleh. Dia tak boleh nak terkam. Jadi bermakna, bila hampa memandang kesan tapak kaki, yang zuhir di otak apa dia? Oh, harimau. Tidak? Begitu juga makhluk. Satu makhluk, saya nak tanya, ada tak sebahagian makhluk ni yang terlepas daripada ta'aluk sifat kudrat Allah Ta'ala? Satu benda pun takkan terlepas daripada ta'aluk sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa hampa memandang makhluk, hampa tak faham, tak terdetik di hati tentang kehebatan Allah, kewujudan Allah? Jadi sekarang, bagi hati orang yang syuhud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa juga yang dipandang pada makhluk, sama ada mulia ke, hina ke, kafir ke, Islam ke, apa ke, semua dipandang, taat ke, maksiat ke, hakikat dia, hati dia terdetik tak? Allah, Allah, apa Allah? Itulah kenyataan perbuatan Allah, itulah kenyataan wujudnya Allah. Bermakna Allah Ta'ala nyata tak? Terlampau nyata. Terlampau nyata bagi siapa? Itu yang Allah Ta'ala Az-Zahiru. Terlampau nyata bagi hati orang-orang yang syuhud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tertutup bagi hati orang yang mahjub, terdinding di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah. Kita jangan jadi orang macam ni. Berapa lama lagi umur kita yang tinggal ini? Ingat, kalau kita dah masuk 50, Nabi kata tinggal lagi berapa tahun tu? A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Kebiasaan umur umat aku barang yang antara 60 ke 70 tahun saja. Bukan semestinya 60-70 tahun kena mati, tapi hampa perlu beringat, itulah kebiasaan umur umat Nabi Muhammad nak pergi. Betul Madin? Itu. Jadi kalau kita dah 50 tahun sekarang ni, ada 10 tahun lagi nak sampai. Kalau dah 60, ghurubus syamsi, tenggelam matahari. Matahari dah tenggelam. Kalau matahari tenggelam, hampa ada ke lagi makrifat kepada Allah Ta'ala, pengenalan tentang Rasulullah, ni nak balik dah ni. Ya, saya tahun depan 50 dah. Tahun depan lah, tahun ni dah lagi. Masuk 50. Kalau 50 tahun depan, mana ada 10 tahun lagi. Kalau panjang umur sampai 60. Kalau tak sampai 60, lagi masalah. Jadi kena persiapkan diri kita. Jangan kita balik dalam keadaan kita ni terdinding, terhijab di sisi Allah Ta'ala ni pertama. Kerana wujud Allah Ta'ala itu asal. Paham? Wujud Allah Ta'ala itu asal. Dan hakikat bagi segala yang mewujud di dalam langit dan bumi, yang datang wujud sekaliannya itu daripada wujudnya. Apa maksud kata wujud Allah Ta'ala itu asal? Kalau hampa tanam pokok, asal pokok itu di mana? Asal pokok, biji benih. Tak? Asal pokok, asal batang, ranting, dahan, daun, hakikat dia biji benih juga. Tapi bila sebut dah jadi batang, adakah batang itu biji benih? Bukan. Yang batang tetap batang, yang dahan tetap dahan, yang daun tetap daun. Tapi batang ke, ranting ke, dahan ke, daun ke, boleh terlepas tak daripada biji benih? Kalau biji dia durian, bermakna batang pun mesti batang durian, dahan pun mesti dahan durian, daun pun mesti daun durian, buah dia pun mesti buah durian. Kok lah ada jadi buah lain? Pokok durian, buah cempedak ada? Tak ada. Dia mesti durian. Jadi maksud dia, kalau hampa memandang sebatang pokok daripada hujung pucuk sampai ke akar dia, reti di situ dalam otak kita terpandang reti kata wujudnya biji durian. Main mana batang kalau tak ada biji durian? Main mana dahan kalau tak ada biji durian? Main mana ranting kalau tak ada biji durian? Jadi asal pokok tadi, jadi bermakna asal pokok tadi hakikat dia biji durian juga. Hampa pandanglah batang, ranting, dahan, daun, reti kata biji durian. Begitu juga makhluk. Semua kita ni main daripada apa? Ta'aluk sifat qudrat, sifat iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita pandang kita ni, semuanya hakikat dia apa dia? Makna nyatanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni bukan Allah. Macam biji durian tadilah, batang durian tu adakah biji durian? Bukan biji durian.
Dahan durian, bukan biji durian, tapi tak lain daripada dia. Apa tak lain daripada dia? Sebab apa? Ranting, dahan, batang semua tak akan terlepas daripada biji durian. Begitu juga kita, sama. Kita ni boleh terlepas daripada ta'aluk sifat qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Satu pun tak akan terlepas. Kalau macam tu, pandang diri makhluk, reti tak kata wujudnya Allah? Sebab Allah tu asal, semua makhluk main daripada dia. Dia yang menzuhirkan. Ini orang kenal Allah Ta'ala. Cara pegangan kita macam tu. Oke, jelas tak? Dan lagi wujud Allah itu ialah yang terbatin wujudnya itu di dalam zahir wujud tiap-tiap sesuatu yang lain daripadanya. Apa dia? Mana tersembunyi wujud Allah Ta'ala di dalam batin bagi tiap-tiap sesuatu. Mana dia? Saya tunjuk tiang ni. Tiang ni ada roh tak ni? Kapet ni ada roh tak ni? Ada yang kata manusia binatang je ada roh, Ustaz. Hampa buka dalam kitab Manhaj Sofi, kitab Syekh Daud Al-Fatani, martabat 7, daripada Nur Muhammad dizuhirkan roh hayawanat, roh nabat, hayawan, roh nabat, tumbuh-tumbuhan, roh jamat. Ini jamat, ini benda beku ni, benda keras. Roh insan, roh jin, roh apa semua. Ini semua masuk kata roh tadi apa? Semua ni ada rahsia Muhammad di dalam dia ni. Rahsia Muhammad sebagai rahsia Allah tak? Menjadi batin tak? Kalau tak ada rahsia tersebut pada tiang ni, contoh dia, rahsia Muhammad tak ada pada tiang ni, elai tak dapat, tak wujud langsung. Kita ni rahsia Muhammad yang ada dalam diri kita ni. Ni punca kita boleh duduk bersembang, boleh main ke masjid mengaji sembahyang. Rahsia Muhammad tu ada pada diri kita. Kita yang tak mengenali. Muhammad pula menjadi apa? Menjadi rahsia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam tu, rahsia tersebut batin tak? Batin. Tu Allah Taala Az-Zahir, Allah Taala yang Al-Batin. Kalau pada diri kita insan apa dia? Zahir kita Muhammad, batin kita Ahmad. Baru jadi insan. Kalau tidak dipanggil nas. Tahu nas? Lembu. Nas tu lembu namanya. Dia tak kenal Allah. Sedangkan hari-hari mengecapi nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Waktu bila jantung kita berhenti? Saya nak tanya. Waktu bila napas kita 5 minit kita tak bernapas, tak berhajat kepada Allah Ta'ala jadikan napas, aku boleh hidup, kata. Cukup seminit pun cukup Allah Ta'ala tahan napas kita. Macam mana, Badin? Menggelabah, kata. Tak boleh napas aku ni, macam mana ni, kata. Nak mati ke? Ya Allah, 24 jam nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Kenapa kita tak fikir lagi? Kenapa kita tak kenal Allah Subhanahu wa taala lagi? Allahu Akbar, ya. Cuba kita hayati kehidupan kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tak akan dapat nak menghitung. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Ia Tuhan yang esa, yang tiada Tuhan yang lain daripadanya sekali-kali. Mana ada? Tak ada keyakinan kita kepada yang lain. Kalau ada keyakinan kita kepada yang lain, atau kepada diri kita, kepada orang lain, contoh orang ni kuat, kita pun yakin aku selamat dengan dia sahaja. Oh, orang ni kaya, aku bergantung dengan dia sahaja. Masalah tu sebenarnya. Tauhid kita tak ada yakin dengan Tuhan. Daripada sekali-kali yang mengada Ia, Allah Ta'ala yang mengada akan tiap-tiap yang mewujud yang lain daripadanya. Semua makhluk main daripada Dia. Sama ada yang mewujud itu, yang ada Ia di dalam segala langit. Ini makhluk yang sebelah atas ada. Dan yang di dalam segala bumi, ini makhluk. Semua zuhir daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau macam itu, pandanglah makhluk, reti kata Allah. Jangan pandang makhluk masih tak nampak keagungan Allah. Kalau hampa memandang makhluk masih tak nampak keagungan Allah Ta'ala, bermakna tauhid kita kepada Allah Ta'ala masih belum sampai lagi. Pengenalan kita kepada Allah Ta'ala masih belum sampai. Dan kalau pengenalan kepada Allah Ta'ala belum sampai, punca dia adalah kamu tak mengenal Muhammad. Kenapa pula kamu tak mengenali Muhammad? Punca dia kamu tak mengenali diri kamu sendiri.
Coba kalau kita mengenali diri kita sendiri, pasti kita akan mengenal Nabi Muhammad. Mengenal Nabi Muhammad, pasti kita akan mengenal dia Allah Ta'ala. Step dia macam tu. Dan atas tiap-tiap segala hal ini, apa mana tiap-tiap segala hal ini, ringkas cakap macam ni lah. Jikalau kamu ulur ni mana hulur lah, akan satu tali daripada langit kepada bumi, nescaya jatuh ia atas wujud Allah. Apa mana jatuh atas wujud Allah? Artinya jatuh ia atas sesuatu yang datang ia daripada wujud Allah. Macam saya hurai tadi lah. Apa dia? Satu benda pun tak akan terlepas pada ta'ala sifat qudrat iradat Allah Ta'ala. Macam harimau berpijak tadi lah. Satu kesan tapak kaki pun tak akan terlepas daripada kesan pijakan harimau. Bandingan dia macam tu. Jadi bila kita memandang macam tu, yakinlah kita tentang Allah. Ini tak yakin, tak nampak lagi. Atau atas sesuatu yang menuju ia atas wujud zat Allah Ta'ala. Jadi hakikat dia semua ini penceritaan sahaja tentang wujudnya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakikat yang wujud itu Allah, bukan ada yang lain. Yang esa ia lagi tiada permulaan wujudnya dan tiada berkesudahan. Okay? Ketahui olehmu bahawasanya segala dalil yang tersebut itu. Ini kita dah belajar lama, ada beberapa kali mengaji. Saya silap 3 kali pengajian dah kita cerita dalil saja. Segala dalil yang tersebut itu dan barang yang seumpamanya daripada segala ayat Quran dan hadis, yaitu menunjuklah sekaliannya atas hakikat ilmu tasawuf. Itulah sebenarnya nak menceritakan ilmu tasawuf. Apa dia? Hujung-hujung kita hanya musyahadah muraqabah. Itu ya. Apa makna musyahadah muraqabah? Pandangan kita hidup tentang tajalli Allah Ta'ala yang 4. Itu makna musyahadah. Pandangan kita sudah hidup tentang tajalli Allah Ta'ala yang 4, zat, sifat, asma, af'al. Hati kita pula sentiasa berkekalan ingatan hati kita kepada Allah, dipanggil dengan muraqabah. Dan zikir kita ketika itu bila harpin wala sautin, tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Kalau kita zikir hati, itu masih boleh lagi tu, boleh dieja lagi. Tapi kalau kita menyedari, tengok tu reti kata tajalli Allah, tengok tu reti kata tajalli Allah. Ibarat yang selalu saya bagi misal apa dah? Kalau kita bawa kereta laju-laju, orang depan break, kaki kita automatic break tak? Ke perlu nak cerita cari-cari tengok lagi kat mana nak pijak? Perlu ke? Tak payah. Kenapa? Sebab di hati dia sudah mesra. Apa benda yang dalam kereta tu semua. Kita nak tekan aircon kadang bukan kita tengok pun, tapi dia sampai tak? Kau nak tengok dulu mana letak mana switch aircon? Tak perlu. Tak perlu dah. Sebab apa? Sebab kita menyedari apa yang ada dalam kereta itu, kita tahu dah di mana kedudukan dia, Badin. Betul tak, Badin? Nak tekan kat belakang, tarik contoh dia, kita tak tengok dah, pegang masih tepatnya. Gitu dah, Badin? Nak nyalakan lampu atas, tak tengok dah, Badin? Dia mesti tepatnya. Itu orang ketika tu kalau tajalli Allah Ta'ala ni dia menyedari 24 jam, zikir dia ketika tu bukan ada huruf, bukan ada suara, hanya kesadaran sentiasa tentang tajalli Allah Ta'ala. Itu zikir yang tertinggi. Kita ni masih lagi bersuara, masih lagi dah hati, hu Allah, Allahu, hu Allah, Allahu, hu Allah, Allahu. Betul tak? Orang yang menyedari dah relax. Bahkan kadang kita tengok tak biasa pun dia berzikir, relax, tak ada apa dia. Tapi kita tak tahu di hati dia macam mana. Kesedaran dia, semua dipandang hidup. Okay? Yaitu musyahadah, itu tasawuf. Saya dah sebut tadi dah. Saya pun tak perasan dari sini. Sama dengan apa yang saya sebut. Yaitu hakikat ilmu tasawuf itu musyahadah, pandang akan haqqullah Ta'ala. Apa makna haqqullah? Haqqullah itulah orang panggil tajalli yang 4 yang zuhir daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandangan kita tu jadilah pandangan wahdatus syuhud. Tahu wahdatus syuhud? Yang kita pandang ni hakikatnya satu saja. Apa yang satu saja? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik nanti hampa buka dalam YouTube ada ni. Buka satu apa syair sindiran wali namanya. Tuk Sanggul. Nama dia sindiran wali, lebih kurang 14 minit syair dia. Dalam tu ada satu kalimat dia kata,
aku mengaji ilmu syariat semua, kemudian syuhud. Bila aku syuhud pandang, dia kata dalam bentuk syair lah, saya huraikan mafhum, tiada apa yang aku pandang melainkan hanya Muhammadur Rasulullah, dia kata. Oh. Bagi orang yang dengar, oh kok mana Muhammadur Rasulullah? Bagi orang yang syuhud, oh yakin Madin. Kenapa? Satu benda pun tak akan terlepas daripada Nur Muhammad. Nih. Bagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, laulaka ya Muhammadu ma khalaqtul aflaka tu. Kalau bukan kerana Muhammad, apa benda pun tak wujud. Ayat ni. Akan haqqullah ta'ala, mana tajalli Allah Ta'ala yang empat, yang wahidul ahad. Allah Ta'ala yang wahidul ahad, yang sa. Lagi sa, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan menunjuk pula sekaliannya itu atas bahawasanya wujud tiap-tiap sesuatu yang lain daripada wujud Allah itu menempati pada tempat adam, pada tempat tak ada. Ni semua tak ada ni hakikatnya. Oh saya ada ni Ustaz sekarang ni, saya nak makan, saya boleh makan, saya boleh minum, saya boleh tidur. Yang tu sebenarnya hanya mazhar. Kenapa saya kata tak ada? Sebab kejadian kita ni daripada di antara dua tak ada. Dulu kita tak ada, belum mak kita lahirkan kita. Sampai masa mak kita lahirkan kita. Ada kita ke depan kita mati. Allah Ta'ala ada macam tu? Allah Ta'ala tak macam tu. Jadi kita ni pada hakikatnya tak ada pun. Jadi kalau kita ni tak ada, kita ni sebagai bayang-bayang pembuktian tentang wujudnya Allah. Kerana hilang wujud sekaliannya itu, pada kita zahir wujud Haqq Ta'ala. Apa dia maksud dia? Apabila terbukalah matahari ma'rifat di dalam hati orang-orang arif billah, ketika itu lenyaplah aghyar, lenyaplah akdar. Tahu lenyaplah aghyar, lenyaplah akdar. Hanya yang terpandang ketika itu hanya tajalli Allah Ta'ala yang empat. Faham? Bila terbuka matahari ma'rifat di dalam diri kita. Jadi kalau macam tu, ini ilmu untuk kita pelajari. Jadi jalanan dia yaitu dengan kita mungkin memperbanyakkan berselawat, kita mengaji, ya, kita buat latihan riyadhah dalam diri kita. Untuk kita berzikir kepada Allah, banyakkan ilmu. Baru kita akan nampak innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah pada jalan kami, kami akan tunjuk bagaimana jalan-jalan kami. Allah Ta'ala tu yang membuka, ya, Allah Ta'ala tu yang memberi kepahaman kepada diri kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita doakan, jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan ma'rifat di dalam ya semua yang mengaji ini, yang itu secara online insya-Allah. Allah Ta'ala permudahkan urusan kita insya-Allah. Doa daripada kitab ni, tuan kitab ni, dia kata Allahumma waffiqna li ta'atika waghfir lana wa'fu anna warhamna ya arhamar rahimin. Maksud dia, ya Allah, beri taufik oleh kamu akan kami untuk mentaati kamu ya Allah. Waghfir lana, dan ampunkanlah bagi kami, wa'fu anna, dan maafkanlah daripada kami kesilapan kami, warhamna, dan beri rahmat oleh kamu akan kami ya arhamar rahimin. Tuhan yang teramat kasih sayang daripada segala yang ada sifat kasih sayang. Al-faslus tsani, insyaallah. Insyaallah. Saya tanya itu sebab masuk tajuk baru, kita masuk tajuk baru ni masuk pun cerita lambat pula. Jadi saya rasa takat itu dulu lah ya. Jadi ke depan kita belajar pasal yang kedua. Pasal yang pertama dah habis dah kita belajar. Al-faslus tsani. Wallahu alam. Jadi